Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat bertemu kembali dalam sesi pembelajaran bersama saya Cikgu Izri dalam membicarakan kalam wahyu hari ini. Okey, baik. Hari ini 29 hari bulan 1 2020. Ah, pukul berapa? Jangan tanya pukul berapa. Yang penting kita belajar. Baik. Dah bersedia belum? Okey. Nampaknya macam masih belum lagi bersedia. Kerana apa? Saya tengok nampak macam belum ambil buku teks. Okey, jadi semua murid-murid diminta ambil buku teks. Sediakan buku teks di depan kita supaya kita dapat belajar dengan baik dan lancar. Baik. Apa yang kita akan belajar hari ini? Okey. Kita akan belajar hari ini Al-Quran. Al-Quran. Seperti sebelum ini, saya dah suruh kebanyakan murid-murid sekalian untuk meneliti muka surat, isi kandungan, apa yang akan kita pelajari pada tahun ini. Best ke tak best? Mestilah best. Sebab ilmu Allah Ta'ala ni luas. Terutamanya ilmu Al-Quran yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik. Untuk pelajaran Al-Quran, okey, kita akan adakan pada setiap bagi tahun 2021 jika tak diubah. Sehingga video yang lain mungkin ada ubah. Tapi untuk video yang ini, kita masih melaksanakan penggiliran. Untuk hari Jumaat, akan diajarkan Al-Quran dan juga sesi tasmid, iaitu mendengar bacaan daripada murid-murid sekalian. Medium yang saya pilih ialah rakaman video begini daripada saya dan juga rakaman suara dan video daripada murid-murid sekalian untuk bacaan Al-Quran dan juga tasmid. Okay. Untuk hari ini 29 hari bulan 1 kita akan laksanakan pembelajaran Al-Quran. Baik. Sebelum tu, berapa banyak surah yang kita akan belajar pada tahun ni ya? Okey. Untuk tahun ini kita akan belajar 1, 2, 3 surah. Okey. 2 surah yang kita akan baca dan hafaz. 1 surah yang kita akan memahami intisarinya. Akan ada kupasannya. Okey, baik. Hari ini, jangan susah hati. Kita tak akan baca satu surah yang panjang. Kita akan pilih satu surah yang mudah untuk kita belajar pada hari ini, iaitu surah Al-Kafirun. Minggu depan, lagi mudah. Minggu depan tasmid. Minggu satu lagi, surah Al-As. Lagi mudah. Okey, baik. Kita akan baca dulu sehingga lancar. Barulah pada sesi akan datang kita akan adakan sesi hafazat. Kita akan menghafaz surah ini dan murid-murid diminta untuk memperdengarkan hafazan masing-masing. Untuk hafazan, kena hantar video. Sebab saya nak tengok betul tak betul dia hafal. Kalau boleh kita main silap mata sikit. Masa nak baca hafazan tu, kita ambil kain, kita tutup mata. Macam tu. Sambil kita belajar, kita adakan sedikit rasa keseronokan, insya-Allah. Baik. Untuk sesi hari ini, kita macam saya sebut tadi, kita akan belajar surah Al-Kafirun. Kita bukan belajar nak tulis. Kita nak belajar baca. Kita akan baca surah Al-Kafirun bersama-sama. Okey, jadi murid-murid sekalian boleh membaca bersama-sama dengan adik-adik, dengan kakak-kakak, dengan ibu, dengan bapa, dengan datuk, dengan nenek, dengan pakcik, makcik, dengan siapa sahaja yang adik-adik rasa, yang murid-murid sekalian rasa nak baca. Okey. Buka muka surat yang berapa ni? Yang kedua. Muka surat yang kedua. Kenapa saya tengok ke sana? Sebab saya ada satu
paparan skrin di sebelah kanan saya ni. Kita punya video ni terbalik sikit. Sebelah kanan saya ni paparan skrin. Paparan skrin yang lebih besar. Mata saya tak apa nampak dah. Jadi nak kena tengok yang lebih besar, kan? Jadi mata anak-anak sekalian, mata murid-murid sekalian masih lagi terang benderang. Maka tengok betul-betul. Baik. Berapa bilangan ayat dalam surah Al-Kafirun? Siapa tahu? Angkat tangan, angkat tangan. Bagus. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ayat dalam surah Al-Kafirun. Baik. Sebelum tu, cuba tengok dekat muka surat sebelah tu. Muka surat 3 dekat bawah tu. Muka surat 3 dekat bawah tu. Kalau tengok ni, dekat bawah tu. Dia ada sedikit info tentang surah Al-Kafirun. Iaitu, surah Al-Kafirun ini adalah merupakan surah yang ke-109 daripada 100 berapa surah. Cari. Cari dalam Al-Quran tu semua sekali ada berapa surah. Cari. Dia surah yang ke-109. Selalu dibaca dalam bacaan solat. Imam-imam baca surah Al-Kafirun ni. Bahkan kita pun suka nak baca sebab dia ada pengulangan. Surah Al-Kafirun ni mudah sebab dia ada ayat yang berulang. Cuma ramai yang pun kadang-kadang accident. Accident apa cikgu? Accident. Bila dia ayat berulang, kadang-kadang kita ulang. Ada orang, bila nak habis ni? Bila nak habis ni? Kan? Sebab dia duk ulang ayat tu tak jumpa ujung dia. Itu satu pengalaman lah. Pengalaman kalau kita baca surah Al-Kafirun ni, kalau kita tak fokus, dia boleh jadi macam tu. Baik. Surah Al-Kafirun ini diturunkan di Makkah. Diturunkan di mana? Di Makkah. Makkah ni kat mana? Makkah ni dekat Arab lah cikgu. Betul. Makkah ni dekat Arab. Arab tu kat mana? Arab tu dekat Arab mana cikgu? Betul. Tu pun betul. Okey. Makkah ini berada dalam satu negara yang namanya Saudi Arabia. Saudi Arabia. Negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi. Dalam negara Arab Saudi ni ada dua tempat yang sangat popular pada lidah kita orang Islam, iaitu Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Baik. Surah ini diturunkan di mana? Di Mekah. Diturunkan di Mekah. Kenapa diturunkan surah ini? Kerana orang kafir duk pujuk Nabi. Orang kafir duk pujuk Nabi untuk Nabi meninggalkan agama Islam. Bahkan ada yang memujuk Nabi untuk hari ini kata beriman. Kamu berimanlah dengan Allah. Esok tinggalkan beriman pula dengan Tuhan kami. Mana boleh macam tu, kan? Sebab itu Allah turunkan ayat ini nak jawab balik kepada perlakuan dan tindakan orang-orang kafir ni. Allahu a'lam. Baik. Jadi hari ini matlamat kita bukan nak bersyarah panjang, bukan nak dengan surah ni. Kita nak baca sama-sama. Okey, baik. Kita kembali kepada paparan surah. Okey, surah ini ada 6. Sekejap saja. Saya tak mau panjang-panjang sebab kita nak memudahkan baca sama-sama. Cuma syarat baca dia mesti 3 kali. Syarat dia 3 kali. Yang keempat ialah murid-murid boleh hantar video ataupun pesanan suara kepada WhatsApp personal saya di nombor yang telah saya letakkan dalam grup WhatsApp. Saya tak mau letak kat sini. Nanti kalau video ni dipinjam ataupun dikongsikan oleh orang lain, ramai pula yang PM saya, tak larat pula saya nak jawab nanti kan. Okey. Baik. Boleh buka muka surat yang kedua tadi. Okey. Semua dah ada semayang ni Okey, insya-Allah. Baik. Saya baca dahulu, kemudian murid-murid ikut. Selepas pada tu saya baca lagi. Murid-murid ikut lagi. Sampailah habis saya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Qul ya ayyuhal kafirun. Bagus. La a'budu ma ta'budun. Bagus. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Ha, teruskan. Tu saya kata dia surah ni dia terpusing-pusing. Saya ni berpinau sebenarnya mata saya. Ada lampu kan. Okay, sekali lagi. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Okay, ayat yang ketiga. Baik. Ayat yang keempat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Bagus. Ayat yang kelima. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bagus, alhamdulillah. Ada yang baca lancar, ada yang baca slow sikit, ada yang tergagap-gagap. Tak apa. Orang yang baca lancar ke, orang yang baca tergagap-gagapnya, selagi mana dia berusaha untuk belajar, insya-Allah dia akan mendapat ganjaran yang sama daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang kata? Bukan saya kata, tapi Nabi kita yang kata. Baik. Kali kedua. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Baik. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Bagus, alhamdulillah. Baik. Okey, saya cuba besarkan ya. Tengok yang ni lagi senang. Okey. Baik, bagus. Nampaknya ada yang bersemangat. Ikutlah nak baca lagu macam mana pun. Nak baca lagu Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ataupun nak baca lagu Bismillahirrahmanirrahim.
Ikutlah macam mana pun. Saya pun tak pandai meniru-niru je kan. Orang macam tu kita tengok imam tu baca, cara nak belajar lagu nak baca ni macam mana? Selalu dengar imam-imam yang muktabar, imam-imam yang selalu baca kat YouTube tu kan, imam-imam Masjidil Haram, Imam Sudais ke, Imam Syari ke, dengar dia orang baca, ikut je. Ikut saja. Ikut lama-lama kita dapat dah lagu tu. Kenapa nak berlagu? Satu, sebab sunnah Nabi pun berlagu, membaca. Nabi suruh baca lagu, baca Al-Quran ni dengan lagu supaya mendatangkan zuk kepada kita, mendatangkan kekhusyukan kepada kita dalam membaca Al-Quran, dan juga seronok lah kan? Seronok sebab itu fitrah kita kan tak berlagu-lagu. Fitrah kita ni kan nak ada irama. Sebab itu kita menyanyi. Okey, baik. Seperti saya sebutkan tadi, kita ulang 3 kali. Kali ini kali yang ketiga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Bagus. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Bagus. Lakum dinukum waliyadin. Bagus, terbaik. Meletup. Okay. Biar dia datang pada hati, ada rasa cinta, ada rasa bahagia, ada rasa suka kepada Al-Quran. Baik, kita baca, kita tengok. Ada pada ayat pertama. Okey. Dekat mana selalu orang buat salah dalam bacaan ni? Bukan salah lah, orang tersasul. Manusia kan mudah untuk tersasul, kan? Jadi, Bismillahirrahmanirrahim tu kita dah belajar dalam darjah 1, darjah 2. Kita dah betulkan bacaan Al-Fatihah. Okey, baik. Ni surah Al-Kafirun. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, lam kat depan. Qaf dekat belakang. Qul. Qul. Bukan qol. Bukan qol. Ada yang baca qol ya. Kita baca Al-Quran ni jangan buka mulut luas-luas sangat. Qol ya. Kan. Kita buka sekadar yang huruf itu akan keluar. Okey. Baik. Qul ya. Kalau kita buka luas lagi jadi macam mana? Ya. Salah ya, bukan. Dia bukan bunyi ya. Kita selalu baca qul ya. Baca dengan qul ya. Okey. Panjang ke? Panjang. Berapa harakat? Berapa harakat? Bacalah 4 harakat. Baca berapa? 4 harakat. Baik. Kenapa 4? Itu kita masuk kelas lain. Itu kelas tajwid. Kalau nak hurai dekat sini panjang. Panjang sangat. Nanti kita pening. Dekat situ kena panjang. Lebih pada 2 harakat. Ayyu itu ada tasydid. Ayyu. Kita belajar cara baca. Okey. Ha,
ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ya ayyuhal, 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 ayyuhal. Bukan ayyuhal. Kena bezakan antara ha besar dengan ha kecil. Okey. Kafirun. Okey. La, la, bukan la, 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 a, a'budu ma ta'budun. Okey. Bukan ada yang baca a, a, a. Ada yang baca la, a, a. Hamzah itu di belakang a, a. Dia duduk satu tempat yang bahagian yang sama, iaitu di bahagian halqum. Halqum. Jadi bunyinya tak jauh. Kalau kita bunyi jadi lain lah bunyi a, 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 a. La a'budu ma ta'budun. Tak. Sama. Okey. Ain. Ain. Tak. Jangan bunyi tak. Ada nak baca bunyi, nak bunyi kan macam Arab sampai hilang ain tu. Ta, ta, ta. Kuliah. Bunyi kat depan. A'budu. A'budu ma ta. Bunyi lain. Tak. Okey, baik. Tak apa. Terus. Wala an nun. Nak sebut nun, sembunyikan kat ta. Nun ta. Nun ta. Nun ta. Okey. Antum. Wala antum abiduna ma a'bud. Boleh? Alright, bagus. Wala sama ana'a. Kenapa dibaca? Tak baca panjang dekat ana? Sebab ada tanda bulat atas alif tu. Cuba tengok. Kat situ ada tanda bulat atas alif tu. Alif, atas tu ada bulat betul. Maksudnya alif tu tak dibaca. Ana abidun. Dengung. Dum ma'abattum. Okey. Wala antum. Nun bertemu dengan ta. Okey. Kena dengung. Ada yang baca al tapi tak dengung. Al tak dengung. Kalau dengung ni sangkut kat hidung. Ataupun ada getaran. Kata guru, ada setengah guru kata bila ada getaran maksudnya betul dah tu. Okey. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم bukan lakom. Ada yang baca lakom denokom waliyaden. Itu tak betul lah baca macam tu ya. Kenalah baca lakum dinukum waliyadin. Okey. Macam mana? Seronok tak belajar ni? Ngantuk. Ngantuk. Tak apa. Kerana apa? Dah habis lah. Dah habis dah. Sekejap je cikgu. Sekejap. Cuma jangan habiskan di sini. Nanti lepas habis sesi ni ulang. Kenapa? Surah ini juga yang kita akan hafaz. Surah ini juga yang kita akan hafaz nanti. Baik kita hafaz awal-awal. Tapi ingat, sebelum hafal, lancarkan dulu. Biasakan dengan pandangan, lancarkan bacaan itu sehingga tak tersasul.
nanti dia akan mudah masuk dekat otak kita. Apa-apa pun, kalau kita nak hafal, kita kena biasakan. Kenapa kita boleh ingat bila kita sebut motor LC? Motor LC macam ni. Motor Suzuki macam ni. Motor Honda macam ni. Kenapa? Kita sentiasa lihat. Kita sentiasa tengok. Kita tengok dengan teliti. Kita fokus kepada dia. Kereta Honda macam ni. Honda apa? Honda Civic macam ni. Kenapa kita boleh ingat? Bunga kekwa macam ni. Dia orang kata cerita pasal lelaki je. Perempuan tak ada ke? Emas macam ni. Emas apa sekarang ni yang popular? Saya pun tak ingat dah, baru ni saya lintas kedai emas. Kenapa saya tak ingat? Kerana saya tak fokus. Tapi kalau tanya kepada orang perempuan, dia akan fokus. Dia boleh sebut emas apa yang popular sekarang. Kerana apa? Kerana dia fokus, dia tengok dan dia tumpukan betul-betul. Begitulah Al-Quran. Kita kena fokus, kita kena tumpukan betul-betul, barulah kita akan mudah untuk menghafal. Alhamdulillah, dalam sesi ini mudah-mudahan ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita berjaya mendapat cintanya. Mendapat apa? Cintanya. Cinta siapa? Cinta Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lebih hebat daripada cinta Allah. Bila kita baca kalam Allah, kita baca Al-Quran, insya-Allah Allah akan sayang pada kita dengan sangat-sangat sayang. Takkanlah bila Allah sayang pada kita, kita akan masuk neraka. Kan? Mestilah insya-Allah kita masuk syurga. Ana fi zanni abdi. Aku pada sangkaan hamba. Maka bersangka baiklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekian saja daripada saya, Cikgu Izri, dalam hari ni. Apa tadi saya bagi tajuk tadi? Bicara kalam wahyu. Bicara kalam wahyu. Kena tulis kat bawah ni. Bicara kalam wahyu. Nanti lupa. Sekejap. Tulis. Bicara kalam wahyu. Ding. Saya pun bicara kalam wahyu. Cikgu buat apa ni cikgu? Saya tulislah. Bicara kalam wahyu. Bicara kalam wahyu. Okey, baik. Okey. Boleh. Saya ambil sikit masa. Sambil tu. Kadang-kadang kita ni seronok juga tengok kan. Cikgu ni buat apa? Kalau kat sekolah tu, murid-murid ni, cikgu berjalan pun dia tengok. Kan? Dia jalan, cikgu jalan tengok. Dia tengok apa? Tengok cikgu lah. Kita pula jadi seram kan? Kita pula jadi seram. Cara kalam wahyu. Okey. Jangan main-main ibu bapa sekalian. Murid-murid ni dia orang ni kreatif. Okey, baik. Bicara kalam wahyu. Lain kali kita tulis Jawi pula ya. Okey, baik. Bersama dengan saya Cikgu Izri dalam bicara kalam wahyu. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.